Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang penonton di rumah, sekali lagi alhamdulillah kita bertemu dalam siri tafsir bertema. Maka pada episod yang ke-8 ini insya-Allah kita akan ambil satu lagi tafsiran, yakni wuduk dalam tafsiran saintifik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sebagai seorang yang beriman telah mendirikan salat mungkin lebih daripada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Dan begitu juga sebelum kita mengerjakan solat, kita pasti akan mengambil wuduk kerana ia merupakan syarat sah solat kita tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah yang ayat yang ke-6 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban tahharu ila akhiril ayat. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka-muka kamu dan tangan kamu sampailah ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sehingga kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Itulah di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan agar setiap muslim sebelum mengerjakan salat agar mereka menyempurnakan wuduk mereka. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang bermaksud, sesiapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kata Nabi, kemudian dia salat 2 rakaat tidak memikirkan apa-apa hal berkaitan dengan dunia, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Satu hadis lagi Nabi SAW menganjurkan yang berbunyi asbighul wudu wa wailul lil a'qabi minan nar. Sempurnakanlah wuduk kamu dan peliharalah tumit-tumit kamu daripada api neraka. Hadis riwayat Abdullah ibn Harithah. Dan begitu juga bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil a'qab wa butunil aqdam minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit mereka yang tidak sempurnakan wuduk dan telapak kaki-kaki daripada api neraka, wa iyazubillah min zalik. Begitu juga kita dapat memahami bahawa berwuduk adalah pembersihan zahir dan batin, luar dan dalam jiwa kita. Wuduk bukan hanya pembersihan seluruh anggota badan, dan ia juga bukan hanya pensucian seluruh jasad beberapa kali setiap hari, namun ia juga mempunyai kesan psikologi dan impak pada kerohanian yang dirasai oleh seorang Muslim setelah mengerjakan wuduk. Wuduk memberi kesan dan peranan yang besar pada kehidupan seorang Muslim, alhamdulillah.
Begitu juga wuduk mempunyai makna yang mendalam, sukar untuk dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Hanya Allah dan Rasulnya lebih maha mengetahui. Muslimin muslimat sidang penonton di rumah, Rasulullah SAW mengarahkan agar disempurnakan wuduk dalam hadis daripada Laqid ibn Sabrah. Berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, jelaskanlah kepadaku tentang wuduk. Rasulullah SAW bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq wa illa an takuna sa'iman. Lakukanlah wuduk dengan sempurna. Basuhlah celah-celah jari jemari kamu dan sedutlah air. Dan begitu juga sedutlah air dan masukkan ke dalam hidung dan hembuslah hidung kamu kecuali jika kamu sedang berpuasa. Masya Allah. Tentunya ada hikmah yang mendalam. Kita tidak mengetahui dan tidak mengkajinya. Namun pada akhir-akhir apabila berlakunya penularan corona virus 19, ramai telah mempelajarinya. Ada hikmah rahsia di sebaliknya. Di sebalik daripada kita berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung dan menghembus dengan sekuatnya, rupanya di sana adalah satu proses pembersihan daripada kuman yang berligar di udara yang bebas. Begitu juga pada mulut kita dan hidung kita. Sebab itu kita dianjurkan supaya memakai pelitup muka untuk mengelakkan daripada apa sahaja cabaran-cabaran virus ataupun kuman yang berterbangan di udara yang lepas. Maka di situ proses pembasuhan anggota badan yang terdedah dengan bakteria di udara yang bebas tidak diragukan adalah sangat penting bagi kesihatan umum hidup sebagai seorang Muslim. Secara zahir, apabila badan kita dibasuh beberapa kali dan digosok anggota badan yang terdedah dengan kuman bakteria setiap hari seperti kuman, coronavirus, bakteria dan apa sahaja mikrobal yang berligar di udara yang lepas. Begitu juga dalam keadaan sekarang ini, apabila datangnya serangan yang mengejut, pandemik virus 19 daripada permukaan bumi yang dialami oleh manusia seluruh dunia, maka itulah kita perlu mengambil langkah-langkah yang bijak untuk mencegah diri kita daripada penularan corona 19 ini. Benarkah kuman dan bakteria lebih mudah dibasmi dengan air hangat ataupun air dingin? Banyak orang percaya bahawa cuci tangan dengan air hangat lebih efektif untuk membunuh kuman dan bakteria penyebab penyakit. Sebabnya sejak kecil kita mungkin sudah diberi tahu bahawa organisme asing seperti bakteria ataupun virus ataupun kuman akan mati jika terpapar dengan suhu panas. Namun, apakah peranan wuduk yang sebenarnya? Adakah peranan wuduk satu hari 5 kali ataupun lebih daripada itu? Setiap kali kita nak keluar rumah, setiap kali kita nak menjamu selera, setiap kali kita nak minum air, setiap kali kita nak tidur, kita dianjurkan supaya mengambil wuduk. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, seseorang yang berwuduk dengan sempurna dan membasuh mukanya dan tangannya dan menyapu atas kepalanya serta kedua telinganya, kemudian membasuh kedua kakinya sehingga ke mata kaki, kemudian mengerjakan solat fardu, nescaya Allah akan ampunkan dosa apa sahaja kedua kakinya berjalan dan apa sahaja kedua
telinga mereka yang mendengar, dan apa saja kedua mata mereka melihatnya, dan apa saja otak mereka yang memikirkan perkara-perkara yang buruk ataupun yang bukan-bukan pada hari itu, ketika kita mengambil wuduk, kita sapu kepala, telinga dan sebagainya. Maka sabda Nabi SAW, qal inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurra muhajjilin min atharis wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Pada hari kiamat nanti umatku akan diseru dengan wajah mereka yang berseri-seri, kesan daripada bekas-bekas wuduk. Maka itu sesiapa sahaja di antara kamu yang mampu menambahkan anggota wuduknya untuk mendapatkan cahaya itu, maka lakukanlah. Maka inilah yang mana kita lihat betapa jelasnya ajaran-ajaran Islam agar kita menyempurnakan wuduk. Pandangan Pak Hamka rahimahullah, kata Pak Hamka menambah lagi tentang hikmah berwuduk dari sudut saintifik. Katanya dapat menyihatkan badan. Bukanlah kita hidup ini untuk mencari pujian dan sanjungan manusia. Bukan pula supaya kita menjadi hebat di dalam segala hal, meskipun itu tidak kita mencarinya. Jika kita senantiasa menjaga kebersihan zahir dan batin, kita akan dihormati orang juga, kerana kebersihan itu adalah nilai sejagat ataupun dipanggil universal value tadi. Maka kesan daripada wuduk itu akan memelihara diri kita ataupun anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita daripada perkara-perkara yang buruk, dan menyempurnakan dan menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Peranan wuduk dalam pensucian jiwa dan kesihatan badan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanpa kita sedari bahawa membasuh kaki dan tumit serta menyapu kedua membawa perasaan tenang dan ketenangan jiwa dan bebas daripada stres, ataupun boleh mengurangkan sedikit stres dengan kita melakukannya. Ini telah dilakukan dalam kajian saintifik terhadap mereka yang mengambil wuduk setiap hari 5 kali. Kerana pada kaki dan tumit kita itu ada kaitannya ke seluruh anggota badan kita. Seolah-olah kita ketika berwuduk, kita melakukan reflexology. Ini disebabkan seorang yang berwuduk itu pada masa yang sama, dia massage ataupun dia mengurut setiap sistem pada tubuh anggotanya. Dalam satu kajian saintifik terhadap terapi mengurut ketika berwuduk, dikatakan ketika kita mencuci kedua kaki kita dengan air yang dingin dan kita sapu kedua-dua kaki kita secara perlahan-lahan, ia merupakan seperti kita mengurutnya ataupun massage terapi pada anggota badan kita. Masya Allah. Ini adalah salah satu rahsia yang sungguh hebat terhadap perasaan tenang dan kesegaran yang membentuk jiwa Muslim ketika dia melakukan wuduk sehari semalam. Begitu juga ketika dia penat bekerja ataupun dia menghadapi komputer ataupun menekun sesuatu alat-alat ataupun mesin dalam dia melakukan pekerjaannya. Kemudian setelah itu apabila dia rasa letih, stres dan sebagainya, dia terus mengambil wuduk untuk mendapat ketenangan dan kesegaran, vitality semula. Kajian saintifik telah membuktikan bahawa peredaran air pada anggota badan yang atas kedua tangan kita sehinggalah ke siku serta bahagian bawah seperti kaki dan tumit-tumit kita, maka itulah yang mana memberi ketenangan kepada jiwa kita. Begitu juga kajian saintifik
terhadap sun ray, pancaran matahari. Dikatakan hence washing of these extremities every time one does wudu and rubbing them carefully strengthen the blood circulation, which increases the energy and vitality of the body. Dikatakan maka setiap kali kita mencuci anggota-anggota badan kita seperti kaki, tangan dan sebagainya, dan ketika kita menyapu dan begitu juga menggosok anggota-anggota badan kita dengan begitu sempurna, lemah lembut, ia dapat menguatkan peredaran perjalanan darah kita dan meningkatkan tenaga dan begitu juga semangat dalam tubuh badan kita dengan adanya peredaran darah yang baik. Kajian saintifik juga dikatakan it has been proved that the sun rays, especially ultraviolet rays, play a part causing skin cancer. Dr. Yusuf Al-Hajj dikatakan ia telah dibuktikan secara saintifik bahawa pancaran matahari, lebih-lebih lagi ultraviolet rays, memainkan peranan yang hebat dalam menyebabkan kanser kulit ataupun kanker kulit tadi. Maka dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Hajj, kesan wudu ini dapat mengurangkan banyak kesan bahaya terhadap pancaran matahari yang terdedah pada kita setiap hari apabila kita berada di luar rumah, di mana air wudu dapat membasah bahagian atas lapisan kulit kita serta melindunginya seolah-olah ia merupakan satu shield, satu lapisan perlindungan pada diri anggota badan kita tanpa kita sedari. Begitu juga dalam kitab The Islamic Medicine, The Key to a Better Life oleh Dr. Yusuf Ahmad Al-Hajj mengatakan especially the areas that exposed to sunlight. Lebih-lebih lagi anggota badan kita yang terdedah dengan pancaran matahari. This allows the cells on the surface of the skin and beneath the surface to protect themselves from the harmful effects of sunlight. Dengan kita mengambil wuduk, ia membolehkan sel-sel dalam tubuh badan kita yang berada di atas kulit kita ataupun di bawah dataran kulit kita, ia dapat melindungi dan menyelamatkan daripada kesan pancaran matahari. Maka dari itu, wuduk dapat mencegah kesan bahaya daripada pancaran matahari setiap hari apabila kita berada di luar rumah dan di udara yang lepas. Begitu juga hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, peranan wudu dalam mencegah penyakit. Nabi SAW bersabda lagi, apabila seseorang melakukan wudu dengan sempurna, dosa-dosanya akan keluar daripada anggota wudunya walaupun daripada cerah-cerah kukunya sehinggalah titisan air wudu yang terakhir, tetap dosa kita akan diampunkan. Hadis riwayat Muslim, serta membawa kekuatan dan perlindungan pada anggota badan kita. Dan dikatakan bahawa pada hari kiamat nanti, umatku akan datang dengan wajah mereka yang bercahaya dan kaki tangan mereka yang bercahaya kerana kesan dari bekas air wudu. Maka sesiapa di antara kamu yang mampu untuk menambahkan cahaya serta wajahnya, maka lakukanlah mengikut mutaf. Maknanya, lebihkanlah sedikit air wuduk itu agar kita mendapat tambahan cahaya yang berseri-seri pada wajah kita. Seterusnya, sidang jamaah rahimakumullah, modern science telah membuktikan
dikatakan bahawa after microscope examination of microbial cultures that were done on people who do wudu regularly and people who do not do it or take wudu, that in case of those who perform wudu or do wudu constantly, their noses are usually clean and pure and free from germs. Setelah dilakukan secara saintifik menggunakan mikroskop test ataupun pemeriksaan terhadap kuman-kuman mikrobial yang telah dilakukan terhadap dua golongan. Satu golongan yang mengambil wuduk secara berterusan setiap hari dan yang kedua mereka yang tidak mengambil wuduk. Maka kajian itu telah membuktikan bahawa mereka yang melakukan wuduk secara konsisten, secara berterusan, di mana lubang hidung mereka didapati sentiasa bersih dan sihat dan bebas daripada kuman-kuman ataupun mikrobial ataupun sebagainya. Maka dikatakan microbial culture yang telah dilakukan terhadap mereka didapati hampir semuanya bersih daripada kuman dan begitu juga mereka ini bebas daripada sekitaran kuman yang berliga di udara yang lepas. Dan dikatakan whereas the noses of those who do not do wudu regularly produce microbial culture. Malangnya hidung-hidung mereka yang tidak melakukan wuduk setiap hari secara berterusan, didapati bahawa mereka di hidung-hidung mereka terdapat kuman-kuman mikrobial, virus dan begitu juga. Seterusnya, kalau kita membuat kajian lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Hajj, bahawa wuduk dan pencegahan terhadap berbagai penyakit. Mencegah penyakit bila kita mempelajari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Hayatu Muhammad. Sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah menderita sakit kecuali hanya 2 kali. Yang pertama ketika Nabi disihir dan yang kedua sehinggalah kesan daripada sihir itu membawa ketika sakaratul maut hinggalah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada 2 peristiwa ini, Nabi SAW adalah manusia yang paling sihat di atas muka bumi. Modern science has proved that rinsing the mouth protects the mouth and throat against infection, and it protects the gums against ulcer and tonsillitis. Dikatakan kajian sains telah membuktikan dengan kita berkomo-komo dan membilas mulut kita dengan air wuduk dan begitu juga kerongkongan kita, dia dapat mencegah mulut kita dan begitu juga kerongkongan kita daripada infeksi, jangkitan, dan ia juga dapat melindungi gusi-gusi kita daripada ulcer ataupun tonsillitis, yakni penyakit yang mengakibatkan kita punya kerongkongan terkena ulcer ataupun pecah-pecahan kulit sehingga kita sukar untuk makan dan minum ataupun untuk berbicara. Seterusnya, kajian demi kajian secara saintifik mengatakan sebenarnya dengan kita berwuduk, ia dapat mencegah daripada berbagai macam penyakit. Hal ini menunjukkan bahawa wuduk dengan cara yang benar, sempurna dan tertib nescaya dapat mencegah berbagai macam penyakit. Menurut sejumlah penelitian dan pakar
Dikatakan bahawa berwuduk itu dapat menghilangkan berbagai macam penyakit. Di antaranya contoh penyakit kanser. Kalau dilakukan dengan harapan dan terus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melindunginya daripada penyakit kanker itu. Ataupun penyakit selsema, flu, gout, rheumatism, sendi-sendi, tulang, ataupun sakit kepala, ataupun telinga, ataupun stres, ataupun ketika seseorang itu keletihan penat bekerja. Apabila dia berwuduk, ia dapat menambahkan kesegaran semula. Ataupun seseorang mempunyai sakit mata, kotoran matanya. Begitu juga mereka yang mengalami migrain. Apabila dia mengambil wuduk berkali-kali, ia dapat meringankan sebahagian besar daripada penyakit-penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, qal likulli da'in dawa fa idza usiba da'ud dawa bari'a biidznillah. Setiap penyakit itu pasti ada penawarnya. Apabila penyakit dan penawar ataupun ubat yang sesuai dengan jodohnya, pasti akan sembuh biidznillah. Jadi sebab itu, apabila seseorang mengalami kesakitan apa sahaja, sakit yang sangat kritikal, dia kena cepat-cepat kembali kepada Allah, insaf, muhasabah, menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi kajian yang dilakukan di University Alexandria, dikatakan recent research carried out by a group of doctors at the University of Alexandria has shown that the most of those who do wudu all the time have noses that are clean and free from dust, germs, microbial, etc. Dikatakan dalam kajian yang lalu, sekumpulan para doktor di University Alexandria telah membuktikan bahawa kebanyakan mereka yang melakukan wudu pada masa yang berterusan, didapati bahawa hidung mereka sentiasa bersih dan bebas daripada abuk, kuman-kuman ataupun virus-virus dan sebagainya. It is well known that the nostrils are among the places in which many germs collect. Ia telah dikenal pasti bahawa lubang hidung di antara tempat yang senantiasa berkumpulnya kuman-kuman, virus dan sebagainya. Sebab itu kita apabila penularan coronavirus 19, kita disuruh memakai pelutup. Kerana pelutup ini dapat menutup hidung kita. Kerana itulah tempat berkumpulnya segala macam kuman. Dan dikatakan when the nose is washed at that time and water is snuffed in and blown out forcefully, the nostril become clean and free of all infection and germs. Dikatakan apabila kita melakukan wuduk, kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian kita menghembusnya dengan kuat, maka lubang hidung kita menjadi bersih dan bebas daripada segala macam infection ataupun virus ataupun kuman-kuman. Maka itulah dengan kita melakukan dengan melakukan sanitizer dan kita menggunakan pelitup, tambahan lagi apabila kita mengamalkan berwuduk dengan betul, dan sebab itu dianjurkan agar kita banyak berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung dan hembus. Maka dengan ini kita dapat melindungi diri kita daripada infection terhadap apa-apa sahaja jangkitan kuman, virus ataupun bakteria. Satu lagi kajian sidang jamaah rahimakumullah. Dr. Muhammad Salim dalam penelitiannya
dan analisanya masalah kesihatan hidung dari orang-orang yang tidak berwudu dan mereka yang berwudu secara teratur selama 5 kali dalam sehari ketika hendak mendirikan salat. Dr. Salim mengambil zat dalam lubang hidung pada selaput lendir dan diamati beberapa jenis kuman bahaya terdapat pada hidung-hidung mereka. Maka pekerjaan itu, analisa itu dilakukan berbulan-bulan, hampir setahun. Dan didapati bahawa lubang hidung orang-orang yang tidak berwudu pudar, berminyak dan terdapat kotoran dan debu pada bahagian dalam lubang hidung mereka, serta permukaan hidung mereka tampak berlendir dan berwarna gelap dan hitam tadi. Yang kedua, ada pun orang-orang yang teratur dalam berwudu dan istiqamah. Dr. Salim mengatakan permukaan rongga hidung mereka tampak cemerlang, bersih dan tidak berdebu dan bebas daripada kuman, virus dan sebagainya. Dan dikatakan bahawa sesungguhnya cara berwudu yang baik adalah dimulai dengan membasuh dan berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam mulut, dan begitu juga menyedut air masuk ke dalam hidung dan menghembusnya. Telah terbukti bahawa dia menghembus keluar berbagai macam kotoran, kuman-kuman, virus ataupun bakteria. Maka itulah dalam ketika ini kita terdedah dengan virus corona 19, sangat-sangat digalakkan. Selain daripada 5 kali berwuduk ketika nak salat, kita digalakkan ketika keluar rumah supaya berwuduk. Begitu juga ketika kita nak menjamu selera, makan ataupun minum, kita digalakkan untuk sentiasa berwuduk untuk dia sebagai pencegahan atau boleh dikatakan shield, pendinding daripada segala bahaya kuman. Maka hasil daripada kajian itu, pertama, ketika seseorang yang mengambil wuduk, ia melegakan otot-otot ataupun muscle-nya sebelum beristirahat ataupun sebelum dia tidur. Mungkin tidak terlalu banyak penjelasan, boleh dibuktikan dalam ilmu kedoktoran dan secara saintifik bahawa percikan air wuduk yang disebabkan oleh umat Islam melakukannya itu merupakan satu cara, metod mengendurkan otot-ototnya ataupun muscle-nya yang kaku kerana lelah, penat dalam beraktivitas dalam pekerjaan harian. Sangat diambil kesan positifnya bahawa jika seseorang itu telah melakukan wuduk, maka fikiran dia menjadi tenang dan dia rasa relax. Apatah lagi kalau dia sentiasa tenung dengan kerja-kerja pada komputer ataupun alat-alat gadget yang lain, tentunya dia merasa letih. Maka dengan ketika dia mengambil wuduk setiap 1 jam, ia dapat memberikan satu ketenangan pada fikirannya dan rasa relax dan badannya tidak terasa terlalu penat ataupun capek. Kedua, menurut kajian ini, berwuduk dapat mencerahkan kulit wajah. Wuduk juga dapat mencerahkan kulit wajah kerana kinergi ataupun kinerja. Wuduk ini menghilangkan noda yang merosakkan dalam kulit. Jadi maknanya ia dapat melindungi kulit kita daripada berbagai macam penyakit apabila kita berada di luar rumah ataupun pancaran matahari. Dikatakan bahawa kotoran-kotoran yang menempel pada rongga-rongga kulit wajah kita akan sentiasa hilang dan tentunya wajah kita menjadi bertambah seri dan cerah dan bersih, seolah-olah kita baru keluar daripada tempat spa tadi. Begitu juga dikatakan bahawa wuduk mempunyai fungsi yang begitu besar terhadap kulit. Maka kestabilannya ditentukan oleh pH ataupun derajat keasaman dan kelembapan
dikatakan bersuci merupakan salah satu metod cara menjaga kestabilan kulit tersebut, khususnya kelembapan kulit. Kerana kulit kita apabila terdedah dengan udara di luar pancaran matahari, ia kering. Jadi apabila dengan kita berwuduk, ia dapat memberi moisturizer ataupun kelembapan kulit. Kalau kulit kita sering kering, akan sangat mudah berbagai bahaya. Dan begitu juga kesihatan kulit, terutama mula terjangkitnya kuman dan penularan corona virus 19 yang menular beberapa bulan ini. Yang ketiga, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seseorang yang berwuduk ketika hendak tidur, ia mendapat doa daripada malaikat. Dalam sabda beliau, baginda, yang disinggung pada bahagian atas, malaikat akan sentiasa memberikan doa perlindungan kepada seorang muslim yang sentiasa berwuduk sebelum tidur. Kemudian ia membaca surah Al-Fatihah, membaca 3 qul, dan begitu juga ayat kursi, dan membaca doa tidur. Dan kita tidak tahu, dalam fenomena beberapa banyak orang yang meninggal ketika tidur ataupun saat tidur. Maka dalam sunnah sejak dahulu kala, amalan Nabi SAW memberi bimbingan kepada kita, umatnya, dalam tidur agar tidak menimbulkan bahaya apabila kita berwuduk. Di antara tidur, digalakkan agar kita tidur miring ke kanan, tidak tidur sambil tertiarap. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut hikmahnya mengapa kita disuruh berwuduk sebelum tidur. Agar seseorang itu tidur pada malam itu dalam keadaan suci, supaya ketika kematian datang menjemputnya, ia dalam keadaan suci dan bersih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, dianjurkannya untuk bersiap siaga untuk menghadapi kematian dengan menjaga kebersihan dan kesucian wuduk sebelum kita tidur. Begitu juga seorang pakar onkologi, pakar kanser dan sebagainya, pakar serangan jantung ataupun pakar kanser, Dr. Bahar Azwar, seorang doktor spesialis, pakar bedah onkologi, lulusan FK manfaat secara umum, dikatakan bahawa kulit merupakan organ yang terbesar di dalam tubuh kita, yang fungsi utamanya ialah membungkus tubuh ataupun menutup tubuh kita serta melindungi tubuh dari berbagai ancaman kuman, racun, radikal bebas, dan juga mengatur suhu badan supaya stabil. Dan dikatakan bahawa fungsi akresi ataupun tempat pembuangan zat-zat yang tak berguna melalui usus saluran najis dan media komunikasi antara sel saraf untuk rangsang sakit, panas ataupun sentuhan secara tekanan, di mana dikatakan bahawa mereka yang melakukan wuduk lebih daripada 5 kali sehari dapat melindungi dirinya daripada berbagai macam penyakit, lebih-lebih lagi penyakit yang sangat kita takuti, yakni serangan kanser. Begitu besar fungsi kulit, maka kestabilan yang ditentukan oleh pH derajat keasaman dan kelembapan merupakan salah satu metod cara kestabilan tersebut, khususnya memberi kelembapan pada kulit kita dan mengelakkan daripada jangkitan kuman. Dengan bersuci bererti terjadinya proses perembajaan, maknanya awet muda, dan pensucian kulit, dan begitu juga selaput lendir dan lubang-lubang tubuh yang berhubungan dengan dunia luar, di mana lubang kulit kita, rongga mulut kita, hidung kita, telinga kita dan sebagainya. Apabila kita
mengamalkan wuduk dengan teratur dan sempurna akan sentiasa terlindung pencemaran bakteria, virus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kajian yang dilakukan mengatakan that shows numerous strains and large numbers of both highly contagious. Dikatakan telah terbukti berbagai-bagai bilangan yang besar terhadap mereka yang terdedah dengan contagious, jangkitan yang begitu tinggi. Dikatakan bahawa sekitaran yang menunjukkan berbagai kecil dan bilangan yang banyak, keduanya terdedah dengan jangkitan. It has been proved that septicemia is caused by the growth of harmful germs in the nostril, from which it spreads to the stomach and the intestine. It causes numerous infection and disease. Dan dikatakan bahawa punca penyakit kuman septicemia yang disebabkan oleh tumbuhan kuman-kuman yang bahaya di dalam lubang hidung, di mana ia mula menular daripada lubang hidung terus hingga ke perut kita dan usus-usus kita, yang boleh mengakibatkan berbagai macam infeksi dan penyakit. Wa iyazubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kesimpulannya, menghidupkan budaya berwuduk. Kita nak menggalakkan kepada diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat muslim, lebih-lebih lagi dalam musim penularan coronavirus 19 ini, kita senantiasa berwuduk, sama ada ketika hendak mengerjakan solat ataupun ketika yang pertama hendak makan dan minum. Dengan kita berwuduk, kita pastikan yakni anggota badan kita, tangan kita semuanya bersih. Yang kedua, ketika hendak kita keluar rumah, apabila kita terdedah dengan pancaran matahari ataupun kita terdedah di udara yang bebas terhadap coronavirus 19, insya-Allah semoga kita dilindungi oleh Allah setelah kita berwuduk, kita menggunakan sanitizer dan pelitup muka. Yang ketiga, ketika hendak kita tidur, kita mendapat perlindungan daripada para malaikah ketika kita membaca surah Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi dan sebagainya, dan kita tidur dalam keadaan berwuduk, mana kita mendapat perlindungan daripada segala bahaya. Dan Nabi SAW juga menganjurkan ketika seorang yang marah ataupun sangat marah, maka Nabi anjurkan supaya cepat-cepat mengambil wuduk. Yang kelima, ketika kita hendak bersatu suami isteri ataupun seorang nak mengulangi sekali lagi hubungan suami isteri, apabila dia mengambil wuduk, ia dapat memberi tenaga yang baru. Dan yang keenam, ketika seorang itu bekerja kuat dan stres ataupun migrain, maka cepat-cepatlah dia mengambil wuduk ataupun solat 2 rakaat. Yang akhir, ketika seseorang itu merasa perasaan takut, maka dia juga dianjurkan untuk berwuduk agar mendapat perlindungan dan ketenangan. Jadi itulah yang mana mudah-mudahan insya-Allah sidang jamaah rahimakumullah, muslimin muslimat, marilah kita hidupkan budaya berwuduk 5 kali sehari ketika hendak mengerjakan solat, bahkan lebih daripada itu ketika kita hendak keluar rumah, ketika kita hendak makan minum, ketika kita hendak tidur, ataupun ketika hendak kita bersatu suami isteri, dianjurkan agar kita berwuduk untuk menghindari daripada gangguan-gangguan syaitan. Wallahu a'lam bisawab. Itulah di antara tafsir secara saintifik apabila kita mengkajinya dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan menghindari kita daripada segala macam bahaya kuman, virus, bakteria
apabila kita membudayakan berwuduk setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat. Semoga Allah melindungi kita daripada segala bahaya dan ahli keluarga kita. Amin.